Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, hari ini kita akan lihat matematik tingkatan 4 KSSM bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Hari ini Cikgu Mas akan terangkan bagaimana untuk mencari punca-punca bagi persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, punca-punca tu apa? Punca-punca tu ialah jawapan lah. Jawapan. Kalau dekat soalan ni nilai X kan, dia punya pemboleh ubah, unknown dia X, maka kita kena carilah X tu berapa jawapannya. Kaedah pemfaktoran pula ialah yang ada bracket. Yang ini. Yang ini nama dia ialah kaedah pemfaktoran. Okey, sekarang kita lihat dulu pada soalan yang pertama. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Kalau kita jumpa soalan persamaan kuadratik, perkara pertama yang kita kena tengok ialah langkah yang pertama ialah kita kenal pasti nilai A, B dan juga C. Okey, dekat sini kalau kita lihat depan X ini tak ada nombor. Kalau tak ada nombor, maksudnya dia ialah nombor 1. Maka 1 ini ialah nilai A. Nilai B ialah yang ada X ni. Depan X ini, nombor ni ialah nilai B. Yang ini pula, belakang ini pula ialah nilai C. Okey, jadi sekarang saya salin dahulu soalan ni. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Kita sudah kenal pasti. Langkah yang kedua ialah kita tulis 2 bracket, lepas tu sama dengan 0. Jadi sini saya tulis 2 bracket sama dengan 0. Langkah yang ketiga, kita kena guna kalkulator. Okey, macam mana nak tekan kalkulator untuk cari jawapan dia? Okey, mula-mula kita pergi dekat button mode kat sini. Okey, tengok dekat sini nombor 5 ialah EQN, equation. Jadi kita tekan nombor 5, lepas tu tengok persamaan kita ada X kuasa 2, ada X, ada nombor. Bermaksud yang nombor 3 ni lah, X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, nombor 3. Tekan nombor 3. Dia akan keluar macam ni. Sekarang kita tengok A tadi, nilai A tadi ialah 1. Kemudian tekan sama dengan nilai B ialah negatif 5. Tekan sama dengan nilai C dia ialah 6. Tekan sama dengan. Okey, tekan sama dengan lagi sekali, kita akan dapat nilai X1 dia ialah 3. Maka dekat sini kita jangan tulis ni X1. Kita tulis X sahaja. X sama dengan 3. Kemudian tekan lagi sekali. Dapat sini X2. Jadi kita tulis dekat sini X2 sama dengan berapa? 2. Okey, apabila kita sudah dapat macam ini, sekarang kita kena isi dalam kurungan ni. Kalau jawapan yang kita dapat ni ialah positif, macam ini tak ada nilai negatif. Jadi bermaksud dekat dalam ni ialah nilai, dekat sini ialah positif. Maka dalam kurungan ni kita akan tulis sebagai X tolak 3. Kalau ini positif, dalam ni jadi negatif. Ini pun sama. Kalau sini positif, maka dalam ni ialah negatif. Saya bagi contoh. Katakanlah jawapan akhir kita dapat negatif 4, 3. Maka dalam kurungan ini kita tulis jawapan. Kat sini X, maka kita sini tulis X, sini tulis X. Ini negatif. Maka di dalam kurungan ini dia akan jadi positif 4. Ini positif. Maka di dalam kurungan ini ialah negatif 3. Okey, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. Yang ni dah siap lah ni. Yang ini dah siap. Sampai sini dah jawapan akhir.
sudah dapat markah. Okay, sekarang kita lihat seterusnya. Mula-mula tadi kita kena kenal pasti nilai A, B dan C. Maka dekat sini yang ini ialah nilai A. Yang ini ialah nilai B. Yang ini ialah nilai C. Maka saya tulis dulu soalan dia. Negatif 6x kuasa 2 tambah 11x tambah 35 sama dengan 0. Selepas itu langkah yang kedua, kita kena buat kurungan. 1 kurungan 2 kurungan sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0 mesti tulis. Okey, sekarang kalkulator kita dalam mod yang betul dah ni. Jadi kita tekan nilai A dia apa tadi? Nilai A dia ialah negatif 6. Maka sini kita tekan negatif 6 sama dengan nilai B ialah 11 sama dengan nilai C ialah 35. Tekan sama dengan, tekan lagi sekali, kita akan dapat jawapan dia X1 sama dengan 7/2. Maka kita tulis jawapan dekat sini X sama dengan 7/2. Jangan tulis X1 Okey, tulis macam ni je. X sama dengan 7/2. Lagi satu kita kena cari. Tekan sama dengan, kita akan dapat X2 negatif 5/3. Maka dekat sini kita tulis X sama dengan negatif 5/3. Okey, sekarang kita tulis apa dulu? Kita tulis X dahulu dekat dalam ni. X sini, sini X. Kita nampak dekat sini jawapan dia adalah berbentuk pecahan. Okey, kita tengok yang ini dulu. 7/2 positif. Maka di dalam ni akan jadi negatif. Okey, 7/2. Jadi 7 yang atas ni tulis dekat belakang sini. 2 ini tulis dekat depan X ini. Jadi jawapan dia dalam ini ialah 2x tolak 7. Yang ini pula, yang ini. Okey, yang ini negatif. Jadi dalam bracket ini kita tulis positif. Dia menjadi positif. Kemudian 5 ni nak tulis dekat mana? 5 ini tulis dekat belakang sini 5. 3 ini nak letak di mana? 3 ini letak di depan sini. Okey, dah siap. Jadi dalam kurungan ini 2x tolak 7, 3x tambah 5. Jawapan akhir ialah 7/2 negatif 5/3. Okey, ini dah siap lah ni. Okey, dekat sini saya tertinggal satu langkah. Okey, yang ini. Yang ini dia ada negatif kan? Kita kena pastikan dulu dia mesti positif. Jadi kalau ini negatif, kita tukar jadi 6x kuasa 2. Yang ini tolak, tukar jadi tambah. Tambah, kita tukar jadi tolak 11x. Yang ini tambah, tukar jadi tolak 35 sama dengan 0. Bermaksud dekat sini ada 1, 2, 3 lah langkah dekat sini. Mula-mula kena pastikan yang depan ini perkali ini mesti positif. Lepas tu tulis kurungan. Lepas tu tekan kalkulator, dapat jawapan, masukkan ke dalam sini. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Kita lihat soalan B. Tentukan nilai A dulu. Yang ini nilai A dia ialah 5. Yang ini nilai B dia ialah 42. Nilai C dia ialah 16. Ini ialah nilai C. Okey, sekarang tengok soalan sini. 5x kuasa 2 tambah 42x tambah 16 sama dengan 0. Pastikan depan ini mesti positif. Okey, soalan kita ni dah positif lah. Tak ada tanda negatif. Jadi seterusnya kita tulis kurungan. 2 kurungan tulis sama dengan 0. Okey, selepas dah tulis ini, tekan kalkulator. Kalkulator kita sudah dalam mode equation tadi. Jadi nilai A dia ialah 5 sama dengan
Nilai B dia ialah 42 sama dengan nilai C dia ialah 16 sama dengan. Tekan lagi sekali sama dengan. Kita akan dapat jawapan X1 ialah negatif 2/5. Jadi dekat sini kita tulis jawapan X sama dengan 2/5. X sama dengan negatif 2/5. Kemudian tekan lagi sekali. Kita akan dapat jawapan X2 dia ialah negatif 8. Okey, jadi dekat sini kita tulis dalam kurungan ini X ini negatif. Maka dekat dalam ni dia akan jadi positif. 2 ni nak tulis mana? 2 ini tulis belakang. Yang bawah ini 5 tulis depan. Okey, yang ini negatif. Jadi dalam ni jadi positif. Lepas tu 8. Okey, dah siap. Okey, contoh yang terakhir. Dia ada pecahan dekat sini. Okey, kalau nampak macam ini, ada atas bawah, kita kena darab silang dahulu. Jadi macam mana nak darab silang? Yang ini X, tulis dulu dekat depan X. Lepas tu dia pergi sini, dia akan jadi darab 7X tolak 32 sama dengan, dekat sini 3 tulis dekat depan 3. Lepas tu 5 ini tulis kurungan 5. Kurungan ini bermaksud darab. Jadi dekat sini X ini kita kena darab masuk ke dalam. X darab 7X. Macam mana nak buat? Okay, ini tak ada nombor. Maksud dia ialah 1. 1 darab 7 ialah 7. X darab X ialah X kuasa 2. Kemudian dekat belakang ni pula 1 darab dengan negatif 32. 1 ini ialah nilai positif. Positif 1 darab dengan negatif 32. Positif darab negatif ialah negatif. 1 darab 32 ialah 32. Sama dengan, okay, yang ini 3 bracket maksud dia darab. 3 darab 5 ialah 15. Okay, dekat sini saya tertinggal. Ada X ni kan? Ini dekat sini ada X. Okey, sekarang nak buat apa? Pindahkan 15 ini ke kiri. Maka 7X kuasa 2 tolak 32X. 15 ini ialah positif. Pindah ke kiri dia akan jadi negatif 15 sama dengan kosong. Seterusnya tulis kurungan. Ada 2 bracket sama dengan kosong. Lepas tu tengok sini, pastikan dekat sini positif. Okey, dah positif dah. Jadi boleh tekan kalkulator. Nilai A untuk soalan ini berapa? 7. Kemudian tekan sama dengan nilai B dekat sini berapa? Nilai B dia ialah negatif 32. Sama dengan yang terakhir ialah negatif 15. Sama dengan. Okey, tekan lagi sekali sama dengan. Kita akan dapat X1 dia ialah 5. X2 pula tekan lagi sekali. Dapat negatif 3/7. Jadi kita tulis negatif 3/7. Okey, dalam ni nak tulis apa? Tulis X. Sini X. Okey, yang ini positif. Maka dalam kurungan ini dia akan jadi negatif 5. Yang ini pula dia ada negatif. Maka dekat sini dia ada tambah. 3 ini tulis dekat belakang. 7 ini tulis dekat depan ini. Okey, maka siaplah untuk soalan kita mencari punca persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Jadi selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.